Dia kata dalam video tu, kita ni kenapa nak paksa orang masuk agama kita? Kenapa orang hok duk ajak orang masuk agama, apa duk paksa orang non-muslim masuk agama Islam tu? Duk kata seolah-olah agama dia je betul. Agama dia je betul. Apa perasaan kita nanti kalau ada orang paksa kita masuk Kristian? Kalau ada orang paksa kita masuk Judaism, dia kata. Bukankah Allah Ta'ala kata lakum dinukum waliyadin? Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi biarlah dia agama dia jangan dia paksa-paksa orang masuk agama kita. Dan jangan rasa kita lah hak paling betul sekali. Ayat kita lah hak paling betul sekali. Jangan rasa gitu. Ini ni nama dia kefahaman liberal. Jadi Al-Kisahnya semalam kita baca ayat orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Orang yang paling zalim adalah orang yang mendustakan ayat Allah. Yang ni ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham. Sampai hari ni orang Islam pun ada lagi yang tak faham tentang hakikat beriman kepada Allah. Semalam saya tengok satu video dekat TikTok. Video tu di Facebook, tapi daripada TikTok. Di TikTok kan. Ile bahasa Haji sini. Video tengok di Facebook asal daripada TikTok. Video yang di TikTok kan. Dalam video tu ada seorang orang perempuan. Pemudi. Dia kata dalam video tu, kita ni kenapa nak paksa orang masuk agama kita? Kenapa orang hok duk ajak orang masuk agama, apa duk paksa orang non-muslim masuk agama Islam tu? Duk kata seolah-olah agama dia je betul. Agama dia je betul. Apa perasaan kita nanti kalau ada orang paksa kita masuk Kristian? Kalau ada orang paksa kita masuk Judaism, dia kata. Bukankah Allah Ta'ala kata lakum dinukum waliyadin? Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi biarlah dia agama dia jangan dia paksa-paksa orang masuk agama kita. Dan jangan rasa kita lah hak paling betul sekali. Ayat kita lah hak paling betul sekali. Jangan rasa gitu. Ini ni nama dia kefahaman liberal. Kefahaman liberal ni ialah satu keadaan kita tak boleh kata kita betul. Kita kena kata semua orang betul. Semua orang ada hak masing-masing. Ini kefahaman yang ada di kalangan anak-anak muda. Mereka tak faham tentang agama mereka sendiri. Pertama, agama ni bukan kumpulan parti politik. Agama ni bukan races. Bukan bangsa. Agama ni bukan satu kelompok manusia dengan kepercayaan masing-masing. Agama ni ada kaitan dengan bagaimana kita tunduk kepada pencipta kita. Kita mengakui dia yang mencipta kita dan kita tunduk mengabdikan diri kepadanya. Itulah dia agama. Jadi dalam mencari agama ni, kita kena kembali kepada siapa yang mencipta kita. Di situ Pak duduk sekali, mula-mula sekali. Kembali kepada persoalan utama. Siapa cipta kita? Kalau nak kata agama Hindu tu betul, apakah Tuhan Hindu tu mencipta orang Hindu?
Tidak. Kalau nak kata Buddha tu betul, apakah Tuhan Buddha tu yang menciptakan pengikut Buddha? Tidak. Nah, jadi kita poin nombor satu sekali ialah kita kena cari siapa yang mencipta kita. Kalau semua agama tu benar, maknanya Tuhan ni banyaklah yang mencipta. Betul ke Tuhan ni banyak? Betul ke Tuhan ni banyak? Maknanya orang Yahudi ni Tuhan dia yang cipta dia. Orang Kristian ni Tuhan dia cipta dia. Orang Hindu Tuhan dia cipta dia. Kalau Tuhan tu masih banyak-banyak pesing, nescaya kejadian manusia pun akan banyak fashion. Kenapa Tuhan Hindu tak ciptakan orang Hindu dengan tanda dia, ni adalah ciptaanku sebagai Tuhan Hindu? Kenapa Tuhan Buddha tak ciptakan, ni adalah ciptaanku sebagai orang Buddha? Tak. Semua manusia hari ni sama saja, tak beza. Antara bangsa mana pun, melainkan warna kulit dia beza, tapi mata dia dua, lubang hidung dia dua, telinga dia begitu, gigi dia begitulah, mulut dia begitu, tangan dia, semuanya menunjukkan bahawa dia datang daripada pencipta yang satu. Dia datang daripada pencipta yang satu. Jadi tugas kita mencari pencipta yang satu ni. Di saat kita jumpa Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Sang Pencipta, maka itulah yang kita pegang erat-erat dan kita pegang kemah-kemah dan kita kata inilah agama yang benar. Dan bukan kita yang kata, Allah Pencipta kita yang kata. Dia kata apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Sebab Islamlah yang dia wahyukan kepada utusannya. Jadi untuk seseorang mendakwa agama Islam satu-satunya yang benar, itu adalah hakikat realiti yang mesti diakui oleh semua manusia sebenarnya. Dan untuk kata semua agama lain pun betul juga, dia ada Tuhan dia, kita ada, maka perkataan itu sebenarnya salah. Jadi kebenaran mesti dizahirkan sebagai benar, kesalahan mesti dijelaskan sebagai salah. Kenapa? Kerana Tuhan mereka yang mereka sembah tu bukanlah Tuhan yang sebenar. So bukan kita nak dakwa kita, ada kata jangan sombong seolah-olah kita je benar. Tak, kita bukan sombong. Soal kebenaran ni bukan masalah sombong ataupun kita rasa kita ni betul. Tak. Soalnya kita membenarkan kebenaran hakiki. Takkanlah cikgu tu masuk 2 kali 2 4, ada jawab 5, betul juga. Ada jawab 6, betul juga. Ada jawab 7, betul juga. Semua jawapan betul belaka. Sedangkan hak paling betulnya soalan 1 je, 2 kali 2 adalah 4. 1 campur 1 2. Itulah jawapan dia. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh kata 1 campur 1 3 tu salah. Kalau lagu tu maknanya mereka hidup dalam fantasi yang realitinya mereka sendiri tak sedar kesalahan tu. Jadi untuk anak-anak muda, kenalilah agama. Jangan terpengaruh dengan fantasi liberal yang konon-kononnya nak harmonikan antara agama ni, kita kena harmonikan. Jangan kita bergaduh semua agama tu benar belaka. Jawapannya, kita boleh harmoni dengan manusia, tapi apakah kita harmoni dengan pencipta kita? Apakah kita akan harmoni dengan pencipta kita? Kalau seorang tu dia kata semua agama tu sama je, betul lah, dia boleh harmonikan antara dia dengan manusia lain. Tapi apakah ini pendekatan harmoni antara dia dengan Allah, Tuhan pencipta dia? Jawapannya sama sekali tidak. Sebab ayat yang kita baca semalam, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi.
siapakah dia yang paling zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau berdusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kalau mereka tak beriman kepada Allah, mereka zalim. Kita tak boleh nak kata semua sama. Dan Allah Ta'ala kata ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Di dunia memang boleh harmoni. Pasal apa? Sebab mereka ada rezeki masing-masing di dunia. Harmonilah. Kita pun hidup aman damai. Orang Islam tak kacau orang kafir tak kacau orang Islam. Tapi kita tak ajak langsung dia kepada agama Allah. Malah seorang Islam dia sendiri pun mengakui agama dia pun sama juga, betul juga agama dia. Harmonilah di dunia, tak ada masalah. Hidup kita warga negara, sama-sama warga negara, sama-sama bangsa, sama-sama tempat kerja, sama-sama sekolah, sama-sama. Harmonilah. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Tapi cerita dia akan bermula, beza dia bila hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum. Bila datang utusan kami, yakni Allah Azza wa Jalla hantar malaikat cabut nyawa dia. Bila tercabut nyawa, nak harmoni lagi. Kita nak kata kepada malaikat siapa sama je belaka, agama Yahudi kok, Nasrani kok, Kristian kok, gapo kok, layan. Kita nak harmonikan malaikat tak terima alasan kita, tak layan. Malaikat akan tanya apa dia? Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aynama kuntum tad'una min dunillah. Malaikat akan tanya, mana dia yang kamu sembah selain Allah? Di saat ni orang hak kata mana semua agama tu betul, mereka akan menangis, mereka akan menyesal. Ruginya dulu aku tak kata Allah yang benar. Ni rosaknya pemikiran liberal. Duk budak-budak lah ni duk kata kita pendekatan harmoni. Kita cakap beragama, resis lah, gapo lah, ekstremis lah. Jadi seorang tu siapa tak boleh nak cakap Islam agama yang benar. La ilaha illallah. Bermula mana tak tahulah kesalahan ni. Untuk para asatidzah, cikgu-cikgu, kalau ada yang mendengar, tolonglah. Untuk para ibu bapa, tolonglah. Masukkan dalam pemikiran anak-anak kita, masuk SIM card nombor satu sekali ialah SIM card tauhid. Hanya Allah Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang mencipta sekalian alam. Dia dan dialah yang berhak disembah. Hak lain tak boleh mencipta walau seekor lalat. Hak lain tak boleh mencipta walau sebutir nasi. Hak lain tak boleh menghidupkan dan mematikan. Tak boleh. Yang boleh mencipta ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kena masuk SIM card tu, SIM card tauhid dalam kepala. Masuk. Ni anak muda boleh seolah-olah dia apa, dari sudut nampak di media tu nampak seolah-olah dia ni harmoni lah konon-konon. Orang kita gitulah lah ni, nak orang harmoni. Kita masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk, berbilang bangsa, berbilang agama. So kita kena harmoni. Tak boleh kata Islam saja agama yang benar. Ni nak jadi sampai macam Pancasila dekat Indonesia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betul soalan, ingat perkataan saya. Betul kita boleh harmoni antara sesama manusia. Tapi persoalannya, apakah kita boleh harmoni dengan Allah? Dengan tanggapan begitu. Malaikat tak tanya dah. Malaikat kata, "Ainama kuntum tad'una min dunillah." Mana dia yang kamu sembah selain Allah? Minta tolonglah dengan dia. Hari ni, hari malaikat cabut nyawa, hari yang kita sebut sebagai total loss ni, hari ni, mintalah dengan Tuhan yang kamu sembah. Mana dia?
qalu dhallu anna. Jawapan mereka apa dia? Telah hilang daripada kami. Semuanya telah lenyap daripada kami. Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah tu, semuanya telah hilang lenyap daripada kami. Tak jumpa mana dah, tak tahu. Mereka sendiri pun bukan Tuhan tu kak. Hilanglah. Wa syahidu ala anfusihim. Masa itulah baru mereka bersaksi annahum kanu kafirin, bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Jadi kerja amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyelamatkan manusia yang kufur daripada kesusahan hari akhirat. Kerja dakwah ni sebenarnya kerja menyelamatkan orang-orang yang kufur daripada azab di hari akhirat. Memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang sebenar, agar apabila mereka mati, mereka kenal atau mereka dapat bernaung atau dapat minta tolong dengan Tuhan yang benar. Hari di mana tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hari dunia ni memang tak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi ramai yang mengaku jadi Tuhan. Tapi hari di akhirat tak ada seorang pun berani mengaku. Allah Ta'ala kata Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari pembalasan. Tak ada yang lain, tak ada orang berani mengaku pun. Sehingga disebut dalam ayat lain, limanil mulkul yaum. Allah Ta'ala tanya, milik siapakah hari ini? Diam, tak ada orang jawab. Seorang rabuk yang disembah selain Allah di atas dunia. Senyap, sunyi, sepi. Tak ada seorang pun berani jawab. Allah Ta'ala kata, lillahil wahidil qahar. Hari ini milik Allah satu-satunya, dan dialah yang maha perkasa. Habis itu nak selamat hari itu dengan agama lain. Sebab tu kita ni Alhamdulillah Allah bagi hidayah kepada kita kenal Allah. Walaupun kita tak pernah nampak, walaupun kita tak pernah jumpa, tapi datang kepada kita ayat-ayatnya, firmannya, melalui utusannya yang mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kenal dia dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan kita tahu bagaimana cara untuk mengabdikan diri kepadanya. Maka ikutlah jalan yang lurus itu. Dan kita minta dengan Allah agar Allah tetapkan hati kita di atas jalan yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ni. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Minta jauhlah daripada jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Dan minta juga jauh daripada jalan orang-orang yang sesat. Ini tauhid, ini akidah, ini iman. Yang mana bila kita kembali kepada Allah, inilah harta kita yang paling utama.